Assalamualaikum warahmatullahi sekalian. Untuk PDPR kali ini, kita akan belajar dalam topik sirah iaitu Perjanjian Hudaibiyah. Baiklah murid-murid sekalian, sebelum kita mulakan pembelajaran, mari kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa. Allahumma aftah alaina hikmataka waishur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Objektif pembelajaran hari ini ialah pelajar dapat mengetahui kronologi Perjanjian Hudaibiyah dengan tepat. Kedua, memahami isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah dengan betul. Murid-murid, mari kita lihat apakah kronologi Perjanjian Hudaibiyah. Ustazah nak ingatkan kepada murid-murid ya, kita tidak boleh melukis Rasulullah. Okey, pada suatu hari Rasulullah SAW bermimpi. Baginda bermimpi, baginda memasuki Masjidil Haram. Okey, kalau boleh lihat ada Masjidil Haram di situ. Kemudian baginda bermimpi, baginda mengambil kunci Kaabah. Okey, kunci apa? Kunci Kaabah dan melaksanakan umrah bersama para sahabat. Baginda bermimpi, mengambil kunci Kaabah dan melaksanakan umrah bersama para sahabat. Baginda Rasulullah SAW menyampaikan berita mengenai mimpi baginda kepada para sahabat. Dan apa reaksi para sahabat? Para sahabat sangat gembira dan menyambut baik mimpi Rasulullah. Pada hari Isnin dalam bulan Zulkaidah pada tahun ke-6 Hijrah, Rasulullah bersama 1,400 orang sahabat bertolak ke Mekah dengan membawa pedang bersarung. Apa yang Rasulullah buat? Rasulullah bersama para sahabat bertolak ke Mekah. Baginda Rasulullah SAW bersama para sahabat kemudiannya berhenti di Zulhulaifah untuk meniat umrah. Untuk apa? Untuk niat umrah dan membawa binatang korban untuk menzahirkan niat mereka untuk melaksanakan umrah. Kemudian kedatangan rombongan Rasulullah SAW diketahui oleh kaum musyrikin dan mereka tidak benarkan rombongan Rasulullah SAW masuk ke Mekah. Khalid bin Walid bersama tenteranya yang berjumlah 200 orang cuba menghalang Rasulullah daripada memasuki Mekah di Qura Al-Ghamim. Namun Rasulullah SAW bersama para sahabat melalui jalan yang lain untuk mengelakkan pertemuan dengan tentera Khalid. Rasulullah SAW kemudiannya berhenti di suatu tempat yang bernama Hudaibiyah. Kemudian Rasulullah dikunjungi oleh Budayl bin Warqa dan Budayl bin Warqa menjadi perantara antara Rasulullah SAW dengan musyrikin Quraisy di Mekah. Kemudiannya, musyrikin Quraisy mengutuskan Al-Hulais bin Al-Qamah diikuti dengan Uwah bin Mas'ud untuk menemui Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengutuskan Uthman bin Affan untuk menemui musyrikin Mekah bagi menerangkan kedatangan dan tujuan mereka datang ke Mekah. Namun, Saidina Osman ditahan dan beberapa ketika selepas itu tersebar berita tentang kematian Saidina Osman. Rasulullah SAW dan para sahabat membuat bai'ah untuk setia bersama Rasulullah dan tidak meninggalkan baginda. Bai'ah ini dikenali sebagai Bai'ah Ar-Ridwan. Perkara tersebut diketahui oleh musyrikin di Mekah tentang Bai'ah Ar-Ridwan tersebut. Kemudiannya, apa yang berlaku? Musyrikin Mekah mengetahui tentang Bai'ah Ar-Ridwan, kemudian menghantar Suhail bin Amru untuk membuat perjanjian dengan Rasulullah. Maka di sini termeterailah Perjanjian Hudaibiyah yang dilaksanakan di Hudaibiyah antara orang Islam dan kaum musyrikin bagi mencapai keamanan. Murid-murid dah faham ke tentang kronologi Perjanjian Hudaibiyah? Mari kita lihat pula apakah isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah. Isi kandungan Perjanjian Hudaibiyah yang pertama ialah Rasulullah dan para sahabat tidak boleh memasuki Mekah pada 6 Hijrah
Dibenarkan berada di Mekah selama 3 hari sahaja, tidak boleh membawa senjata dan orang Quraisy tidak boleh mengganggu orang Islam. Isi kandungan yang kedua ialah tiada peperangan antara kedua-dua pihak selama 10 tahun. Yang ketiga, kesemua kabilah yang mengikat perjanjian dengan kedua-dua pihak iaitu pihak Muslim dan pihak musyrikin terikat dengan perjanjian Hudaibiyah. Yang keempat, orang Mekah yang lari ke Madinah perlu dikembalikan ke Mekah, manakala orang Madinah yang lari ke Mekah tidak perlu dikembalikan. Baiklah murid-murid, senang kan pembelajaran mengenai kronologi dan isi perjanjian Hudaibiyah itu tadi? Baiklah, sebagai latihan pengukuhan, Ustazah akan berikan latihan berbentuk quiz di ruangan Telegram. Sebagai rumusan, Ustazah akan upload gambar lukisan Ustazah untuk pelajar sekalian teliti dan fahami. Sehingga sini saja kelas kita. Assalamualaikum.